Tapi kalau langsung ada ilmu di tujuan, orang tunggu 10 bila boleh, 10 ribu boleh kita. Kita ada syaitan. Kita kena belajar macam mana bisikan-bisikan yang telah Imam bentuk bunyi dalam hati kita di mana Imam Ghazali tempat panjang. Yang kedua, bila kita kenal ini bisikan dia, jangan ada. Jangan ada. Buat tak tahu. Karena syaitan ibarat anjing yang menyala. Anjing menyala, kita layan dia tak sudah menjawab. Kita nak pergi masjid, dia salah. Kek-kek, kita pun kek-kek. Kakak tak sampai masjid. Jangan ada. Yang ketiga, kita mengadu kepada Tuhan. Ya anjing salah, panggil Tuhan dia. Tuhan dia nama mana? Mana? Arab lagi. Awak punya anjing ganggu saya. Saya nak pergi masjid pun payah lah. Tolonglah mana? Tak apa lagi. Ada pun panggil lah anjing Andia. Anjing mana yang menerima Tony? Tony balik. Tony balik. Jadi kita mengadu kepada yang mencipta syaitan sendiri, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan kita bersama. Tapi daripada itu yang paling payah kita nak menghadapinya, iaitu faktor yang keempat yang Imam Ghazali sebut sebagai nafsu. Nafsu lebih payah daripada syaitan. Sebab dunia makhluk syaitan ketika faktor luaran. Nafsu faktor dalam. Dia bukan diri kita. Bagaimana kalau tentang kita bila ada berhadapan masalah dalam rumah tangga kita ini, ada pencuri. Pencuri itu apa? Pencuri itu anak kita, ada adik kita, ipar lama kita, duduk sekali dengan kita. Mereka ini penari. Nak suruh barang mana juga tak. Di mana kita suruh semua kita. Macam seorang muslimah boleh beritahu saya, dia kata tak tahan dah saya. Saya tanya saya apa? Suami dia penari. Dia kerja kira. Hampir orang bukan semua suami curi. Dan yang terbaru saya tak tahan lagi. Saya pergi pagi-pagi sebelum pergi kerja. Saya masuk mulai dia kata, saya jawab kasih. Mulai dapat bias. Tak punya. Saya ingat dia tadi. Tengok tunggis dah. Suami dia curi tunggis. Macam mana tak tahu tunggis. Betul-betul bayar. Itulah ibarat dalam diri kita ada musuh. Yang musuh diri kita yang mengganggu kita ibadat, nafsu kita. Nafsu nak buat tak boleh. Nak ikut pun tak boleh. Nafsu nak boleh buat. Nafsu makan. Kita rosok makan. Boleh tak boleh. Nafsu bawa. Sampai tak bawa. Tak boleh. Dia boleh kena maaf. Tapi bertempat. Apa-apa juga kita nafsu ni sebenarnya bukan kita buang dia. Kita kontrol. Selagi kita kontrol dia mendatangkan mudarat. Bila dia tak mampu kontrol dia akan mendatangkan mudarat. Sebagai contoh api. Nafsu ibarat api. Api itu juga, kalau mana kita boleh kontrol dia datangkan mudarat. Sebenarnya api itu memasak. Kalau di bengkel-bengkel itu dia guna api untuk welding. Dia guna api untuk potong besi. Dia mendatangkan mudarat selama mana dia boleh dikontrol. Macam juga air. Nafsu ibarat air. Air juga kalau mana kita boleh kontrol dia mendatangkan mudarat. Empang dia itu tak hantar ke bedah-bedah. Buat tanah balik. Hantar ke kawasan industri. Dia boleh guna untuk macam-macam produk yang elok. Kita hantar ke taman-taman perumahan. Boleh masuk. Boleh guna untuk makan minum. Boleh guna untuk mandi. Hantar ke masjid surat. Oh, guna untuk ambil dulu. Air ini mendatangkan mudarat kalau mana boleh dikontrol. Tapi bila kita dikontrol dia banjir. Bila dah banjir, kepastian kami merosakkan tanam-tanaman, merosakkan tumbuh-tumbuhan, ternakan. Kadang-kadang dia boleh menyebabkan benda-benda rosak, nyawa pun boleh melayang. Begitulah ibarat nafsu itu bila tak boleh kita kontrol. Sebab itulah di sini tuan-tuan sekalian, Al-Imam Ghazali rahimahullah taala cerita panjang bagaimana kita cara untuk kita menguasai dan kontrol nafsu kita ni supaya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lepas Ramadan juga jangan kita jauh lagi. Banyak lagi kerja kita kena buat. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kata Imam
individu muslim. Bentuk diri kita sebagai jati diri sebagai orang benar-benar memiliki iman yang sahih, ibadat yang sempurna, akhlak yang baik. Kemudian barulah kita kenal rumah tangga muslim. Bukan kita bukan anak isteri kita yang hidup. Kita berhadapan dengan zaman yang cukup mencakap, yang dimana zaman yang kita berada di semua ulama kata aman zaman akhir zaman, zaman yang kita kena bagi perhatian lebih kepada rumah tangga kita, pada isteri dan anak-anak kita. Allah Tuhan payah, cukup payah kita nak jaga anak di akhir zaman ini, pengaruh luar cukup membesarkan. Jadi kita terlepas pada tengok mereka dulu, pastikan mereka memiliki agama yang mencukupi, akhlak yang baik. Isteri kita menjadi bantu kita, isteri kita bantu suami dalam membentukkan masyarakat, membentukkan anak-anak. Kita berhadapan dengan suasana masyarakat mana yang baru yang besar ahli diri. Macam mana elok rumah tangga kita tuan. Kalau masyarakat besar, dia akan berpengaruh juga anak-anak kita berada di luar negara itu. Ini semua kita memberikan keseluruhan kerja, keseluruhan mana kata. Dalam hal ini kita mainkan peranan. Kita peranan sebagai Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebagai umat yang dibangkitkan oleh Allah Taala di atas muka bumi ini, kamu menyuruh orang buat ma'ruf, kamu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada di antara kita tuan. Dia kalau kita ni manusia yang ada satu keinsafan sejarah, bukan zakat dia baik, dia nak tahu orang jadi baik. Kesedaran berdakwah, bukan kita saja kita datang ke surau nak dia. Kalau boleh, kalau kawan kita dijaga, kita datang ke sama. Di sini pertama ada satu ilmu namanya ilmu dakwah. Ada pendekatan kaedah-kaedah dan cara bagaimana kita nak tahu mana kita kata kedatangan asal mana besar. Dia kata kunu ma'an nasi kasyajar yarbunahu bil hajar wa yarbihim bis sama. Asal mana kata jadikan kamu dengan orang yang kamu dakwahkan itu laksana pokok buah-buahan. Pokok itu dilontar dengan batu, tetapi pokok melontar orang dengan buah. Pokok buah kita balik dia. Kita balik ke batu, tapi dia balik kita dengan buah. Itulah ibarat kita kadang-kadang kita tuan-tuan menerima macam-macam. Kita nak ada itu ini. Tapi kita kena sabar dalam menghadapi tekanan ilmu untuk kita memberi makna dasarnya yang berguna insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke arah benda-benda yang macam ini yang membimbing manusia jadi kebaikan, tuan-tuan, berbagai-bagai kaedah dan cara. Ada macam takwa, ada yang kuliah di masjid, macam-macam. Dan saya tuan-tuan sekalian, beberapa tahun yang lepas, saya berjumpalah dengan ulama-ulama. Saya banyak. Dia kata Ustaz Siti, bagus kita banyak menjual-jual di pabrik, cukup bagus. Tetapi dia kata kalau kita dapat, dia kata membentuk satu bentuk pendidikan, dia kata yang boleh menarik orang, yang mana kata secara konsisten. Dia kata insya-Allah itu lebih berkesan. Dia bercontoh macam ni. Dia kata macam kita makan kita, dia kata ada makan tambahan. Makan tambahan itu sup, sate dan sebagainya. Ada makanan kita, makanan yang tetap. Seperti contoh, kita makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Itulah ibarat dalam kita memberi nasihat intinya kepada manusia. Jadi ibarat dia kata, kita pergi mengajar surau-surau, dan tempat sekali itu, ibarat makanan tambahan. Tapi kita kena ada makanan tetap, dia kata. Inilah yang dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Mereka buka pondok, pusat-pusat pengajian, membimbing manusia. Jadi setelah saya dapat satu idea dalam masa 3-4 bulan belakangan ini, saya dapat satu idea untuk tuan-tuan membimbing guru yang bertua. Waktu tua-tua guru yang 30-40 tahun yang memiliki benci, yang betul-betul nak menumpukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tuan-tuan saya mula buat kerja dengan saya akan kitab yang saya akan baca. Masuk dalam internet, ulama tuan-tuan sekalian menyebarkan berita masuk Facebook dan sebagainya. Apa-apa dia tuan, saya mendapat panggilan telefon yang datang ke sekolah saya, ke pondok saya. Cukup ramai, cukup ramai. Orang tua yang bawa ni saya duduk di situ tuan. Dia mari, dia nak duduk tuan. Saya siapkan rumah untuk orang tua ni.
dia punya lebarnya 30 kaki. Lebar dia 25 kaki. Saya buat 2 bilik, macam-macam. Buat 2 bilik, ada pot. Kemudian ada tempat masuk, ada bilik air. Saya nak letak 4 orang, 1 bilik 2 orang. 2 bilik 4 orang. Saya tak tahu macam mana. Dia nak main 2 orang. Tak mati, biar mati. Besar ni mati, 2 orang dah boleh. Kalau 2 orang tu dari 10 orang kan. Lama-lama dia cerita-cerita keadaan dia. Bapaknya dia ada penyakit jantung. Dia selalu tangan di IGN. Kemudian dia ada buah pinggang pada masalah sikit. Jadi kalau boleh Ustaz, saya tak mahu mengawal dan mengaji dia. Waktu dia lepas. Lalu dengan adik dia, satu berdua. Dia tak ada oposisi. Tak boleh tekanan dia kata. Saya nak mengumpulkan ibadat. Biarlah saya nanti akan mengumpulkan ilmu yang beribadat di sini dia kata. Macam kata macam ni, kalau macam macam tu, boleh tak macam. Kalau umur ni, saya bagi semua. Ada 25 kaki, saya bagi 12. 2 orang, tapi tak ada bilik kan. Tempat masuk ada bilik air, ada tempat makan ada. Tapi bilik tak ada. Itulah bilik. Macam kita masuk dalam bilik hotel lah. Macam kita masuk dalam, kita pergi ke apa nama, bila orang bagi apa. Itu lah. Mereka tak apa. Saya kata rumah ni kecil, ada lebar 200 kaki. Itu belum saya buat bilik lagi. Yang ni saya bagi pakcik yang depan, saya bagi tepi kaki surau, tepi kaki sikit. Saya buat 2 kaki. Yang ni pakcik duduk dengan adik pakcik kita. Jadi mereka insyaAllah. Dia kata, kalau dah siap, saya beritahu saya. Jadi sekarang ni, Alhamdulillah, sambutan cukup bagus. Yang bertanya pun dan sebagainya. 1 bulan 9 ni, kuliah saya tak berulang. Di pondok saya sebab kuliah umum baca kitab. Saya berkata semua kitab yang mengaji di pondok dulu dengan buku saya dah baca. Dan sesenang saya semua kitab. Jadi saya mengambil kekhususan pengajian kitab tasawuf dan juga usuluddin. Di mana ketika saya berpondok dulu saya mengaji dengan 2 buku saya, 2 buku Ibrahim Ibrahim awal asal. Bermula dengan kitab asal, bagaimana berkaitan dengan kitab usuluddin. Bermula dengan kitab Ummu Marahim. Kemudian yang keduanya, next Palihan Marahim. Usul Tauhid. Syarah dia dan hidayah akidah mengaji jurusan. Last kali kita baca kitab usul tahqiq. Kalau habis sudah balik dia pulang di bawah. Ada pun kita tasawuf. Saya mulakan dengan Bidayatul Talibin. Untuk betul-betul Bidayatul Talibin ini saya akan cari atau orang kita sudah ada. Dah tak ada, tak dicetak. Seperti tempat cetakan dari Pulau Pinang. Tempat cetak pun dah cukup. Yang orang tahu saya misi-misi dia semua tak apa-apa sekarang. Seperti bukan Kuala Ustaz pun tak ada. Tapi saya masih ada simpanan sebuah kitab masa saya mengaji. InsyaAllah saya akan terus balik kitab untuk saya sampaikan. Mula dari Tuan Lebih, next Syekh Fatul Malaysia, next lagi Yaitu Saliki, next lagi Sayyid Saliki, Min Hajul Hamidin, akhir sekali kita hikam insyaAllah. Jadi sambutan cukup bagus dan tuan-tuan dapat mendalakkan. Jadi di situ saya ada poster saya aku dengan Pak Lanjut. Semua mereka yang membantu kebanyakannya apa kita kata jaga-jaga pandangan suami ibu tunggal banyak. Kemudian yang keduanya termasuk kalangan orang tua lelaki, anak muda pun banyak yang kita jumpa yang mereka insyaAllah akan bersertai program ini. Begitu juga dengan muslimat yang muda umur belasan tahun 20-an ramai yang ingin mendengar. Jadi sekarang saya sedang rancang untuk mempersiapkan penempatan warga-warga yang datang. Yang pertama sekali apa yang saya buat menceriakan jabat-jabat tanda-tanda. Tanda itu saya sebelum tak ada boleh, tak pasal boleh tu. Jadi saya kata orang bertua daripada dah tua, selekir arti itu yang tua ni dia menceria sikit. Kita tahu dia Allah Taala tu kalau pula kat surah Al-Kausar ada seorang anak muda dia main jumpa saya, dia nak mengaji. Lepas tu rupanya dia pakar dalam pasang tile. Satu tempat muslimat itu saya tengok habis tahun. Dia buat dalam masa lebih kurang 3 di mana-mana dan habis siap. Allah hantar sama-sama menyertai program ini. Begitu juga dengan tempat makan. Yang ramai-ramai kita dapat bagi ceria, pasang cantik, bagi orang. Pun ada berdua sekian, buat ada cuti seminggu 2. Ini dulu lepak di tempat pondok saya itu saya maklumkan. Saya akan hari saya akan baca tuan lepas subuh dengan 10 pagi. Saya baca 4 kitab. Subuh 2 kitab, 10 pagi itu saya akan baca 2 kitab. Satu kitab usul dia, satu kitab tasawuf.
Jadi satu hari saya baca 4 kitab. Satu kitab saya baca lebih kurang 45 minit. 2 kitab kalau sejam setengah. Mana kita mula pukul 6 semua kita subuh, kita dapat habis. Kemudian pergi lebih kurang, masuk ke pukul 9, banyak nak buah dan sebagainya. Pukul 10 saya baca lagi sekali. Lepas itu saya dah keluar lah, pergi belajar balik pula. Tapi belah pagi saya akan bagi tumpuan sebelum masak di pondok saya ni. Jadi tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan ingin nak cuti 2-3 hari nak hidup sana, tapi itu macam kita lah, hidup habis puas begitu pula, nak ada sesok kata Allah, insyaAllah. Mari kita mengalamkan itu kan untuk menghidupkan jiwa-jiwa agama, insyaAllah. Ada pun program-program tahfiz yang saya buat sejalan itu. Tapi ini mana pelajaran tambahan, membaca kita keras, kita lama. Kadang betul-betul saya rasa baca tersentuh. Saya balik saya pergi Al-Islam, saya pergi Al-Islam sekalian, banyak kawan cerita kat saya. Dia kata Ustaz, dia kata masa sebelum hukuman Hindu, dia kata hukum saya lah, hukum buat Ibrahim, dia duduk di depan kampung tempat. Dia selalu mengajar sana sini, dia kata, dia sebut nama Ustaz Sidi dia kata. Bila dia sakit, Ustaz saya pergi ziarah dia, dia tangan duduk macam tu. Dia tengok saya, dia menangis. Sidi, awak tu, saya nak pesan Kak Hang, dia kata. Nak pesan susu kat Sidi ni. Cerita pesan apa tu? Dia kata, Hang, dia kata, kalau Hang baca kitab, Hang buat contoh baca orang makan sirih, dia kata. Makan sirih dia kata dulu. Hang tengok ada orang makan sirih. Dia ambil sirih, dia ambil pinang, dia ambil kambing, dia gobek sampai hancur. Bila dah hancur rumah dia kata, maka dia makan dia telah. Itulah ibarat dalam menyampaikan ilmu dia kata. Biar Hang baca sehari 5-6 kali tak tahu. Baca 4-5 kali tak tahu. Jangan duduk nak baca banyak-banyak sampai semuka, 2 muka. Baca 1 muka pun tak tahu, dia kata. Pokoknya bagi rumah. Baru orang dengar tu faham seluruh dia kata. Baru dia bawa beramal dan dia berpegang dengan ilmu yang disampaikan. Ini rahsia guru saya. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya ni dah 61 tahun. Mak saya tadi umur 74. Pok saya tadi pun 74. Kalau saya Allah ambil saya umur 74, saya rasa memang pikiran mental dia yang hidup macam kaum Allah Ta'ala. Jadi kalau boleh, semua kitab yang saya kaji dan buku saya ni saya nak baca lagi. Sebelum saya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita ada senarai dan tuan-tuan, semua kita saya kaji dan buku saya lah, insya-Allah. Dalam masa yang sama saya mendapat bantuan orang menanggap dari ulama Al-Fatihah dan bantuan anak saya sendiri. Anak saya juga mengaji Sudan, dia mengaji tahfiz, lepas tu dia mengaji di Syria, kemudian akhir sekali dia mengaji di Yaman. Di Yaman dia banyak mengaji kitab fiqh. Ada yang banyak membentukkan kitab pengajian kitab fiqh yang dia katakan saya, dia akan mulakan dengan satu Natul Najah dan 2 Fathul Khalid ataupun Matan dan Sujah. Kemudian tu dia akan sambung ke Musa'id Badri, Kifayah itu tadi, insyaAllah. Jadi letaklah beberapa ini sudut menadap pegang pada tasawuf pada, insyaAllah. Bisa kita tambah lagi dengan lain, tafsir dan hadis dan juga bersama, insyaAllah. Jadi pengajian itu adalah kita beri secara percuma. Orang nak rumah itu dan lain-lain, kita tak letak pada barang murah. Penempatan kita pun secara percuma. Sebab kita kata terima duit pada orang ramai untuk buat bangunan dan sebagainya. Jadi kita tak kena pada barang murah pada orang yang nak ngaji. Makan, masak sendiri, kita siap. Dapur, ada apa masak lah. Wih, aku dah suruh masak apa-apa, wih aku. Masak sendiri. Itu macam apa cuma, insyaAllah. Mudah-mudahan, tuan-tuan, contohnya yang banyak-banyak di belakang aku ada. Saya sediakan kertas foto sikit, nombor telefon saya, telefon anak saya. Kita akan belajar. Jadi kalau ada warga semadi ada belah merah, itu sudah kita, insyaAllah. Ada pun rumah kelamin, tuan-tuan. Rumah kelamin ini kita ada rumah ada 6 pintu. Ke 6 pintu ini dah habis orang pergi. Tapi kita masih ada tanah luas, kira-kira 5 ekar, tanah kosong. Pacak lah sendiri buat hari ini, insyaAllah. Jadi sebelum bodoh itu kan ada sedikit pengumuman yang saya sampaikan. InsyaAllah lepas yang minggu nanti kita sama-sama tuan-tuan mengerjakan solat hajat kepada sahabat kita namanya Rami bin Salul. Dia bekas tuan-tuan sekalian, kita akan bertengah juga. Yang mana dia terkuasa surau ni ada pergi ziarah beliau bangun ni. Tuan-tuan sekalian di kampung Merak. Jadi beliau ni kena stroke. Jadi kita
Muhammad Salah Hajat, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala mengingatkan kebebanan beliau, kesehatan beliau disihatkan oleh Allah, dia juga kesabaran yang tinggi untuk kaum keluarga dia, anak isteri dia, mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Salah Hajat kita ni kita buat 2 rakaat. Rakaat yang pertama tuan selepas kita baca Fatihah, kita baca Qul ya ayyuhal kafirun sekali. Rakaat yang kedua kita baca Fatihah, kita baca pula Qul huwallahu ahad insya-Allah. Jadi akhirnya tuan tuan yang nak membantu kerja-kerja buat saya ni, kita sedang berusaha untuk menyiapkan penempatan warga-warga pondok ni. Kita renovasi bangunan dan sebagainya, insya-Allah masih banyak memerlukan kita duit, wang. Sekarang kita dah habis buat 1,000 yang kita belanjakan untuk renovasi dan sebagainya. Dan banyak yang kita perlukan, kalau kita berhajat untuk berwakaf, kita akan lakukanlah insya-Allah. Di belakang tu ada kita letak tabung untuk membantu usaha saya. Dan kalau tuan-tuan dapat ini ke sana, tuan-tuan sekalian, lokasinya sudah ada. Tuan-tuan keluar tu cakap Jerin. Tu cakap Jerin, kita keluarkan satu cakap Jerin, tuan-tuan halal berluas 10 km sebelum sampai Mekah berluas tu ada satu kampung nama Batu Hampa. Di situlah tuan-tuan satu kita masuk ke dalam. Tuan-tuan tanya lah situ mana pondok Ustaz Siddiq, insya-Allah semua waktu insya-Allah. Itu saja tuan-tuan, mohon alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata min an-nar wa rahmatan al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Da'wahu biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana